sebenarnya raja diasaskan pada zaman kerajaan Melayu awal sebagai teras pemerintahan kerajaan. Maknanya raja ni memang dah mula-mula daripada dulu memang dah ada dan terus diwarisi dan menjadi simbol warisan negara yang dihormati dan disanjungi oleh rakyat Malaysia. Bermakna di sini semua rakyat Malaysia, tak kira lah Melayu ke, Cina ke, India ke, Iban ke, orang asli, semua akan menghormati raja sebagai ketua negara kan. Jadi itu juga tertakluk dalam apa tahu? Dalam rukun negara. Ingat lagi tak rukun negara? Rukun negara ada 5. Iaitu pertama apa? Kepercayaan Pada Tuhan. kepada Tuhan. Yang kedua penting. Kesetiaan kepada raja dan negara. Kesetiaan kepada raja dan negara. Sebab itu kita kena belajar tentang sejarah raja-raja ni. Sebab perlunya untuk setia kepada raja. Jadi kalau kita lihat dan ianya terus disanjung dan dihormati oleh rakyat Malaysia. Baik. So kalau kita lihat di sini permulaan kepada raja ni. Raja ni atau sultan ni sebenarnya adalah pemerintah tertinggi bagi sesebuah kerajaan yang berdaulat. Kerajaan pula bermaksud sama ada negeri atau negara yang ditadbir secara sah. Jadi contoh setiap perkara, setiap unit akan ada dia punya ketua atau pemerintah tertinggi. Contohnya, kalau kamu tengok macam apa tahu? Macam di sekolah kamu. Sekolah rendah kamu, ketua tertinggi siapa? Ketua darjah. Yang tertinggi di sekolah kamu. Guru besar. Guru besar lah. Guru besar itu pemerintah tertinggi. Jadi semua perkara dalam sekolah itu, guru besar lah ketua tertinggi, pemerintah tertinggi. Itu di sekolah. Tapi kalau di negeri, ketua tertingginya adalah raja. Ketua tertinggi adalah raja. Baik, kalau ketua tertinggi di rumah kamu siapa? Mak. Bapa. Bapa. Dah tentulah papa ataupun abah ataupun bapa. Takkanlah mak kamu pula kan. Mak kamu tak boleh jadi raja. Mak kamu jadi permaisuri bolehlah. Kan. Jadi itu beza dia. Jadi di rumah ketua atau rajanya adalah bapa. Baik. So kalau kita lihat di sini, tahukah kamu institusi raja, maknanya raja ni telah diwarisi sejak zaman kerajaan Melayu awal. Zaman Melayu awal dulu-dulu. Jadi kedudukan raja ni, raja terletak pada hierarki teratas. Maknanya hierarki itu maksudnya apa? Yang ini. Yang ini. Raja atas sekali. Sultan. Kemudian dibantu oleh pembesar. Kemudian di bawah pembesar-pembesar ini barulah rakyat. Dan di bawah rakyat itu barulah hamba. Barulah hamba. Jadi ada tak mana-mana perkataan, mana-mana perkara dalam dalam hierarki ini yang kamu tak faham? Ada tak? Ada tak raja ke, pembesar ke, rakyat ke, hamba ke yang kamu tak faham? Atau mungkin kamu tak faham kenapa dia pakai segitiga, cikgu? Ada tak persoalan-persoalan tu? Ada tak persoalan-soalan tu? Faham tak? Faham, cikgu. Faham okey, baik. So di atas sekali raja, di bawah itu pembesar, dan di bawah dia adalah rakyat, dan di bawah sekali adalah hamba. Jadi raja itu terletak di atas sekali. Raja terletak di atas sekali. Jadi
raja atau sultan ialah ketua negeri yang akan mentadbir rakyat, yang akan menguruskan rakyat dan kerajaan baginda. Okey. Jadi, okey, so ada soalan pelajar ni tanya, cikgu, betulkah raja menggunakan gelaran sultan selepas kedatangan agama Islam? Ya, betul. Hampir semua raja Melayu menggunakan gelaran sultan. Sultan. Jadi itu okey, raja dan sultan. Maknanya orang yang sama tapi dia guna title berbeza. Dulu title raja, sekarang ini title sultan. Itu dia. Dan bila negara kita merdeka, okey, institusi raja ini terus diwarisi dan menjadi identiti negara. Maknanya lepas merdeka, negara kita Malaysia merdeka, kita masih lagi ada raja sampai sekarang. Jadi kita perlu menghormati dan menghargai institusi raja ini sebagai satu warisan negara. Jadi itulah dia, kita kata sebagai raja. Okay, jadi itulah raja. Baik, jadi bila kita dah tahu tentang raja ini, kalau kita lihat raja, okay, seperti mana yang kita lihat di muka surat seterusnya, raja atau sultan ini peranan dia ialah ketua negeri, ya, bagi memastikan keamanan dan keharmonian dalam negeri sentiasa terjamin. Maknanya negeri sentiasa aman kalau ada raja. Macam ni lah. Macam apa? Macam sekolah kamu. Kalau dalam kelas, kalau ada guru, kan? Kalau ada guru, semua pelajar diam tak? Kadang diam, kadang tak. Kadang diam, kadang tak. Tapi bayangkan kalau bila, okey, guru kamu tak ada. Semua Apa berlaku? bising. Berlaku pada kelas kamu, bising kan? Macam tu jugalah kalau tak ada raja. Bila raja ni tak ada dalam sesuatu negeri, negeri akan menjadi huru-hara. Jadi bila ada raja dia, semua ikut je peraturan yang diberitahu oleh raja. Jadi itu kepentingan raja. Supaya dapat mengekalkan keamanan dalam negeri. Dan di Malaysia, untuk pengetahuan kamu, di Malaysia kita ada paling ramai raja. Kalau di England ada satu raja. Kalau kemudian di China ada satu raja. Okey, kemudian di Jepun ada seorang maharaja. Kemudian kalau di Thailand ada seorang raja. Tapi di Malaysia ada berapa? Ada 9 orang raja. Tu paling ramai tu. 9 orang raja. Kenapa ada 9 orang raja, cikgu? Sebab ada 9 negeri yang 9 negeri yang ada raja. Jadi kalau kita lihat ada 9 negeri yang ada raja. Jadi kalau kita lihat negeri-negeri ini seperti apa? Ini dia. Perlis. Okey, negeri seperti Perlis, Kedah, kemudian Perak, Perlis, Kedah, Perak, kemudian Selangor, kemudian Pahang di sini, kemudian Kelantan, Terengganu, Negeri Sembilan, dan juga Johor. Jadi ada berapa ni? Melaka tak ada. Tak ada. Melaka tak ada. Jadi Johor 1, Negeri Sembilan 2, Pahang 3, Selangor 4, Terengganu 5, Kelantan 6, Perak 7, Kedah 8 dan Perlis 9. So Kenapa ada. Kenapa? Melaka memang tak ada sultan sebab dulu ada sultan. Okey, dulu ada sultan, tetapi apabila sultan yang terakhir, Sultan Melaka ini, okey, Sultan Melaka telah diserang oleh Portugis. Maka Sultan Melaka telah melarikan diri ke Johor. Jadi sejak itu Melaka telah dijajah oleh Portugis, oleh Belanda. Jadi sejak pemerintahan Portugis Belanda, Melaka tak ada lagi raja sampai sekarang. Sampai sekarang. So Melaka tak ada raja.
Begitu juga kalau negeri-negeri lain yang tak ada raja, iaitu negeri apa? Sabah, Sarawak. Sabah, Sarawak. Ni Pulau Pinang. Pulau Pinang ni pun tak ada raja. Kenapa? Sebab dulu Pulau Pinang ini dulu duduk di bawah Kedah. Dulu Pulau Pinang ini adalah sebahagian daripada Kedah. Jadi Pulau Pinang punya sultan, okey, raja Pulau Pinang ialah Raja Kedah lah. Dulu. Tapi apabila Pulau Pinang telah diambil oleh British, maka Pulau Pinang tidak ada lagi raja. Tu. Kemudian Sarawak dengan Sabah. Okey, ini kamu kena tahu. Sarawak dengan Sabah ni, okey, dulu ada raja. Dan Sarawak Sabah ni dulu raja dia adalah Raja Brunei. Kat sini Brunei. Betul? Sini Brunei. Ya, di sini Brunei. Dan kalau kita lihat di sini, okey, iaitu Brunei ni dulu, okey, dulu Brunei ni semua ini dulu dipanggil Brunei. Ya, semua tu dulu dipanggil sebagai Brunei. Jadi Sarawak ni raja dia siapa? Sultan Brunei. Sabah tu dulu siapa punya? Sultan Brunei. Tapi apabila datang sahaja British, British datang, iaitu keluarga Brooke. Okey, Brooke telah ambil sikit demi sedikit. Dia ambil Sarawak. Dia ambil Sarawak. Okey, jadilah Sarawak ini tidak ada lagi raja. Sarawak ini menjadi British punya. Begitu juga Sabah. Sabah ni diambil sikit-sikit oleh British, maka Sabah ini juga telah menjadi milik British. Jadi itu menyebabkan Sarawak dan Sabah tidak ada sultan. Tak ada sultan, tak ada raja. Sampai sekarang. Itu punca dia. Ya. Jadi itulah dia sedikit berkaitan dengan sejarah raja-raja di negeri-negeri Melayu. Jadi ini senarai negeri-negeri yang mempunyai raja atau sultan. So, sebagai warisan negara, institusi raja ini amat penting kepada kita semua kerana menjadi asas kepada pembentukan negara pada hari ini. Jadi kita seharusnya menyanjungi dan menghargai institusi raja dengan sepenuh hati. Jadi, cikgu nak tanya kamu, seandainya kalau kamu bertemu dengan raja, katakanlah cikgu ni raja. Katakan cikgu raja. Kamu kena buat apa pada cikgu kalau jumpa cikgu? Ampun tuanku. Dia tak boleh sebut je, ampun tuanku. Dia kena jumpa cikgu kan, dia kena dia tunduk dan buat macam ni. Ampun tuanku. Daulat tuanku. Ya, ampun tuanku. Gitu. Itu cara bila kamu jumpa sultan. Cuba Syasha buat. Buat macam ni. Ampun tuanku. Cik. Mana ada macam tu? Dia kena terus macam tu. Ampun tuanku. Kavia, cuba buat Kavia. Ampun tuanku. Gitu. Okey. Kavia, ampun tuanku. Okey. Gitu. Jadi itu adalah raja. Jadi kalau raja, dia punya bahasa pun berbeza. Dia tak pakai okey, ni raja. Aku nak, dia tak guna aku. Dia guna apa? Tapi Tak, dia guna, kalau saya, dia guna better. Better. Okey, wahai rakyat semua, better sultan negeri ini menitahkan kepada kamu semua untuk mengikut kata better. Ni better. Jadi ini adalah better. Okey. Jadi bila sebut, okey, Lokesh, cuba buka kamera. Okey, cuba buat ampun tuanku. Okey. Cik. Dia tak ada macam ni, dia tak ada. Tak ada. Itu tak ada. Okey, just okay. ampun tuanku. Cik, ampun tuanku. Gitu kan. Jadi
Dia raja. Begitu. Jadi itulah bagaimana menghormati raja. Dan kemudian cuba Lokesh ataupun Kavya cuba cakap dengan sultan. Tanya apa-apa soalan kepada sultan ni, raja ni. Ada orang tuju. Okey, Syasha cuba tanya. Tidak. Dia kalau nak tanya dia mesti mula dengan apa tahu? Aku dah putus dulu. Ampun tuanku, Patik. Patik nak tanya tuanku. Begitu. Cuba Syasha. Beta mahu Syasha bercakap dengan beta sekarang. Cik, langsung dia tunjukkan kamera. Okey, Lokesh, cuba cakap. Kamu cakap dengan beta. Ampun tuanku. Ya. Patik. Okey. Ingin apa? Aiskrim? Langsung. Patik mahu aiskrim daripada tuanku. Saya sudah. Jadi Patik nak bercakap dengan dengan beta. dengan tuanku. Dengan tuanku. Patik nak bercakap dengan tuanku. Gitu. Bagus. Bila cakap kepada Tuhan boleh cakap nak. Baik. So, kalau kita lihat seterusnya. Okey. So, tahukah anda Pulau Pinang, Melaka, Sarawak dan Sabah tidak mempunyai institusi raja, tidak mempunyai raja. Jadi yang di Pertua Negeri, seorang yang di Pertua Negeri akan dilantik sebagai ketua negeri oleh yang di Pertuan Agong. Kemudian wilayah-wilayah persekutuan. Negara kita ada 3 wilayah. Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, wilayah Persekutuan Putrajaya dan wilayah Persekutuan Labuan. Labuan tu kat mana, cikgu? Labuan tu kat Sabah. Dia diketuai oleh yang di Pertuan Agong. Yang di Pertuan Agong. Dan di Negeri Sembilan, rajanya digelar yang di Pertuan Besar. Manakala di Perlis, gelaran raja dikekalkan untuk pemerintahnya. Jadi inilah gelaran raja, okey, yang di Pertua Negeri, kemudian yang di Pertuan Besar, serta juga gelaran raja yang banyak terdapat di negeri-negeri kita. Hebat juga kan? Hebat juga. Kita ada 9 orang negeri tau. Dan sebutkan 9 orang raja di 9 buah negeri. Dan ya. Siapa macam Sultan untuk negara? Sultan untuk negara. Bagus soalan itu. Bagus soalan tu. Okey. Dia sebenarnya macam ni. Dia sebenarnya macam ni. Okey. Kita ada raja. Okey. Kita ada sultan. Okey. Iaitu kita ada sultan. Let's say lah kat sini kita ada sultan. Okey. Sultan Selangor. Okey. Kemudian kita ada sultan. Okey. Sultan Pahang. Kemudian kita ada sultan. Siapa lagi? Sultan Terengganu. Okey lagi. Kita ada sultan apa? Kelantan. Sultan Kelantan. Okey, Sultan Kelantan. Kemudian Sultan Kedah. Sultan Kedah. Okey, kemudian Sultan Pahang dah. Sultan Kedah. Kemudian juga Sultan Johor. Kita buat di sini Sultan Johor. Perak. Dan juga Sultan Perak. Kita buat kat sini lah. Okey, Sultan Perak. Okey, Perak. Sultan Selangor. Okey, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okey. Lagi 2 lagi. Iaitu Sultan apa? Sultan Perlis. Okey, Raja Perlis. Dipanggil Raja Raja Perlis. Dan juga satu lagi iaitu Pertuan Besar. Yang di Pertuan Besar. Negeri Sembilan. So jumlahnya ada berapa? Ada 9 orang. Baik. Negeri Sembilan. Ya. Ini semua ni,
okey, adalah raja-raja bagi setiap negeri. Ya, raja-raja bagi setiap negeri. So, Sultan Perak, Sultan Cikgu, Selangor. Ya, kenapa semua ada sultan ya. tapi polis ada raja? Ya, memang itu secara tradisi. Okey, tradisi dia memang dia kekalkan. Okey, gelaran raja itu di Perlis dan gelaran yang di Pertuan Besar di Negeri Sembilan. Baik. Semua raja-raja ni dia ada memerintah negeri masing-masing. Tetapi untuk memerintah Malaysia siapa cikgu? Sultan bagi negeri Malaysia ataupun negara Malaysia, dia dipanggil yang di-Pertuan Agong. Yang di-Pertuan Agong. Dan siapa yang akan dipilih Agong tu cikgu? Siapa yang akan jadi Agong ni? Agong ni dia ikut giliran. Dia ikut giliran Okey, contoh mula-mula Sultan Perak. Okey. Masa Selangor. Sultan Perak contohnya sekarang ni tahun berapa? Tahun 2020 2023. Baik. Konon 2023 dia akan memerintah selama 5 tahun. Kita campurkan 2023, 2024, 2025, 2026, 2027 kan? So 2027. Jadi Sultan Perak akan menjadi yang di-Pertuan Agong daripada tahun 2023 hingga tahun 2027. Baik. Kemudian, okey, selepas itu dia buat apa? Okey, mula-mula dia jadi yang di-Pertuan Agong. Kemudian dia okey, selepas 2027 dia turun tahta. Sekarang naik pula Sultan Selangor. Daripada 2027 sehingga tahun 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032. 2032. Itu Sultan Selangor pula. Macam tu. Sultan Selangor jadi yang di-Pertuan Agong. Kemudian dia jadi yang di-Pertuan Agong lah. Kemudian dia turun balik. Jadi berganti pada Sultan Pahang. Sultan Pahang 5 tahun lagi. 2023 sehingga 2032. Hingga 2037. 6. Okey, campur 5. 2037. Jadi bermakna di sini dia naik jadi yang di-Pertuan Agong, kemudian dia turun. Ganti pula Sultan Terengganu. Maknanya dia bergilir-gilir selama 5 tahun. Bergilir-gilir menjadi yang di-Pertuan Agong selama 5 tahun. Dan yang di-Pertuan Agong ini adalah ketua negara Malaysia. Ketua negara. Ketua negara Malaysia. Jadi inilah cara bagaimana mereka memilih ketua bagi negara Malaysia, iaitu yang di-Pertuan Agong. Dan pemilihan secara bergilir-gilir. Boleh faham? Jadi itulah dia cara pemilihan yang di-Pertuan Agong. Nampak? Baik. Jadi raja ni perlu ditaati dan dihormati. Okey, perlu ditaati, perlu dihormati. Kalau tak dihormati, kalau kamu tak nak